Alhamdulillah, sahabat-sahabat, tuan-puan, muslimin-muslimat yang dikasihi sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, pada pagi Isnin yang penuh barakah ini kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu ya, setiap hari insya-Allah. Mudah-mudahan sentiasa direzekikan pengisian-pengisian kerohanian, seperti mana kalau dalam bab makan tak nak termiss sehari pun kan, dia kata sehari time lunch, dinner, supper, apa benda semua tu semua tak nak miss ya. Jadi demikianlah pengisian rohani, lebih-lebih lagi ya. Jangan terlepas peluang, jangan ketinggalan ya, membiarkan diri kita ini tidak mendapat pengisian kerohanian dalam tempoh masa yang lama. Itu memang sesuatu yang memang boleh mengeraskan hati. Bila hati keras, keputusan kita selalu silap ya. Bila hati keras, kita melihat kebenaran dan kebatilan tu dah tak sama dah cara pandang dia. Boleh jadi kita melihat kebatilan sebagai benar, kita melihat kebenaran pula sebagai batil. Sebab apa? Sebab hati dah keras. Kenapa tuan-puan? Sebab hati ni ada mata dia, hati ni ada pendengaran dia, hati ni ada akal dia. Akal hati tu dipanggil lubun. Dan bila dipanggil dalam Al-Quran pun, bila sebut tentang orang berakal, antara lain disebut perkataan ulul albab. Ulul albab adalah orang-orang yang memiliki akal. Tapi bila sebut ulul albab, itu bukan akal yang kita faham otak, yang ada dekat otak manusia, kat kepala manusia. Tapi itu adalah akal gabungan tuan-puan sekalian yang ada dalam hati manusia, yang ada keimanan, yang boleh berfikir, lubun, itu dipanggil ulul albab ya. Jadi mudah-mudahan kita makin belajar, makin mengkaji, makin mendengar, semakin baik untuk kehidupan kita dan manfaat juga kepada orang-orang di sekeliling kita. Jadi lama tak datang kat sini kan? Ya, Masya Allah. Ya, tadi Ustazah pun dah pergi sana, tengok tak ada orang datang sini. Ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat istiqamah ya, meneruskan pengajian kitab hikam di Masjid Darul Ihsan ini. Dan macam tadi Ustazah bagi tahu, kita nak rujuk balik kepada muka surat 111. Kalau pakai buku cetakan yang sama dengan yang Ustazah rujuk, sebab ada banyak buku cetakan yang berlainan ya. Itu hikmah nombor berapa ditulis saja? 85. Kita akan tengok balik 85 dan 86 ya, sebab terskip dulu. Nanti baru kita sambung balik yang kat mana kita berhenti dulu, masa PKP lah, masa macam-macam lah ya. Jadi kita tengok balik pada hikmah yang ke-85 dan 86. Kalau buku cetakan yang Ustazah rujuk tadi adalah pada muka surat 111. Okey. Jadi seperti mana biasa, sahabat-sahabat muslimah, Ustazah bacakan hikmahnya. Jadi nanti diikut ya, supaya kita dapat berbahasa Arab pagi ni insya-Allah. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Masya Allah ya, pendek saja kata-kata hikmahnya. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Kata-kata hikmah ni memang tak patut panjang. Jadi kalau kita nak hikmah dekat rumah, bercakap banyak ke bercakap sikit? Maknanya bercakap sikit. Bercakap banyak, tak habis-habis bercakap, orang dalam rumah tu pun tak tahu nak ambil yang mana satu. Dia buat kesimpulan je, mak tu tengah sihat, biarlah dia bercakap banyak. Ya, dia tak tahu apa mak dia cakap. Itu memang resmi kata-kata hikmah, dia tak panjang. Kata-kata hikmah ni tengok, Masya Allah ya, Ibnu Athaillah As-Sakandari, kata-kata hikmah dia, Masya Allah, ratusan kata-kata hikmah beliau ditaklik. Maknanya apa? Dihuraikan, dikaji oleh ribuan ulama-ulama kemudiannya. Punya dahsyat, luar biasa kata-kata hikmah beliau.
Ada tak kata-kata hikmah kita yang anak kita ingat? Kod adalah satu ke dua ke? Ya, dia buat, dia kodkan dekat dalam IG dia, dia tulis bawah tu nama mak dia. Punya banyak kita bercakap kat rumah, beribu-ribu patah perkataan sehari, tak ada yang jadi kod istimewa yang anak kita ambil buat poster. Ya, tak tahulah, wallahu taala alam. Tapi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ribuan ulama ulas balik, kembangkan balik, kaji balik, masya-Allah. Termasuklah kita ni, tak tahu dah berapa ratus tahun dah terkemudian ni daripada zaman Syekh tu sendiri, masih lagi mengambil manfaat daripada kata-kata beliau. Masya-Allah, barakahnya hidup beliau. Ya, barakahnya kata-kata beliau. Kita pun ambil manfaat. Ustazah memang sangat terkesan dengan hikmah Ibnu Athaillah, hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia membentuk satu perspektif yang baik pada diri kita. Kalau tak, kita ni ada acuan, ada cara berfikir kita sendiri. Ya, ada cara pandang kita sendiri. Tapi bila kita belajar hikam, di mana hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari ni tuan-puan, bukan ikut pandai syekh je. Ini adalah dengan merujuk kepada fahaman beliau terhadap Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bercanggah, tidak bersalahan, ya. Bahkan itulah rujukan beliau. Jadi masya-Allah, ya, hikmahnya sangat hebat. Seperti mana yang kita nak belajar pada hari ini tuan-puan sekalian, pendek saja, tapi ia adalah berkait soal kehidupan kita yang sangat luas ini. Apa makna khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka? Kita ambil dulu makna dia, walaupun kita masih teraba-raba lagi ni, tak tahu apa cerita sebenar dia. Perkara terbaik yang kamu tuntut daripada Allah Subhanahu wa taala ialah apa yang Allah tuntut daripada kamu. Masya-Allah. Saya ulang balik semula, ya. Kalau ada yang sekali dengar dah boleh faham, alhamdulillah. Perkara terbaik yang kamu nak minta daripada Allah, bukan sekadar minta tuan-puan, bahkan nak tuntut daripada Allah. Allah kena bagi, Allah kena mustajabkan. Ya, kok mana pun kena bagi, tertuntut kan? Perkara terbaik yang kamu tuntut daripada Allah Subhanahu wa taala ialah apa yang Allah tuntut daripada kamu. Masya-Allah. Baik. Kalau ustazah boleh ambil satu kata kunci untuk memudahkan tuan-puan faham, ya. Ustazah akan ambil kata kuncinya adalah keinginan. Kalau ini pahaman ustazah lah, ya. Kalau nak bagi kata kunci, maka ustazah akan ambil kata kuncinya adalah keinginan. Ingin, nak, apa lagi perkataan yang seerti. Itu kata kunci dia. Betul tak sahabat-sahabat semua? Semuanya bermula dengan apa yang kita nak. Betul tak? Tak mungkin kita siap-siap pakai tudung, pakai apa semua, lepas tu anak cucu kita tanya, nenek nak pergi mana, mak nak pergi mana, entah, tak tahulah, ikutlah ke mana arah kaki melangkah. Tiap-tiap hari macam tu. Maknanya, ni sakit ni makcik ni. Mesti ada keinginan, mesti ada benda yang kita nak. Kok kita dah bersiap, nak, soalan dia, nak ke mana? Buat apa siap? Dan bila orang tanya buat, walaupun soalan buat apa siap, tapi jawapan dia akan merujuk kepada apa yang kita nak buat. Siap ni pasal mak nak pergi masjid. Siap ni pasal nenek nak pergi kuliah agama. Perkataan keinginan nak ni tuan-puan, sebenarnya ini adalah benda yang sangat besar dalam diri kita. Sama bila kita berdoa. Bukankah kita berdoa soal keinginan kita? Betul tak tuan-puan? Tuan-puan tengok, doa kita tu bukankah itu keinginan kita? Bukankah itu benda yang kita nak daripada Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak daripada keinginan kita, ia tidak akan ada dalam doa kita. Tak nak. Tanya orang yang tak nak kahwin. Dia memang tak nak kahwin. Kok ada lah, saya tak tahulah, kok ada. Tak nak, jangan sebut perkataan kahwin. Tak ingin, dia cakap. Agak-agak dia doa tak? Tak. Dia memang tak nak. Katalah dia serik ke, atau dia sakit ke,
memang tidak ada dalam kamu, dia fikir nak kahwin, dia takkan doa. Dia akan doa benda lain. Betul kan sahabat-sahabat? Kata kunci yang Ustazah bagi ni, soal keinginan, apa yang kita nak itulah yang ada dalam doa kita. Itulah yang kita tuntut daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Syekh menjelaskan kepada kita, tuan-puan sekalian, perkara terbaik yang kita tuntut. Kamu boleh nak minta kaya, kamu boleh nak minta senang, kamu boleh nak minta sehat, kamu boleh nak minta cerdik, kamu boleh nak minta jadi ketua, kamu boleh nak minta pengaruh, kamu boleh nak minta apa saja. Tapi yang terbaik apa dia? Yang terbaik yang kamu tuntut daripada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang Allah lebih dahulu tuntut daripada kamu. Apa agaknya yang Allah tuntut daripada kita? Kat situlah. Kat situlah sahabat-sahabat sekalian yang menjernihkan soal keinginan kita. Orang ni kalau Negeri Sembilan kata, bukan pokok dek kau ya. Macam tu. Bukan ikut suka hati je lah. Dah kita nak lah. Apa faham tuan-tuan puan ya? Bukan macam tu Safia dia. Suka hati lah, dah nak lah. Macam mana? Bukan macam tu. Nak tak nak ni pun kena tengok juga. Kena tengok juga apa dia, apa yang Allah Subhanahu wa taala nak daripada kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntut daripada kita. Kata kunci yang kedua untuk faham pada hikmah ini tuan-puan adalah syariat. Tadi ingin, yang kedua syariat. Kenapa ia berkait dengan syariat? Sebab yang Allah tuntut daripada kita itu adalah berkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kata apa yang Allah tuntut ke aku susah kan nak faham kan? Tapi bila diberi kata kunci itu kita fahamkan, maka apa yang Allah tuntut itu adalah sesuatu yang Allah syariatkan kepada kita, ya. Termasuklah dari segi akidahnya, dari segi ibadahnya, dari segi akhlaknya. Itu adalah 3 dasar yang mendasari Islam itu, iaitu akidah, syariat ataupun ibadah dan juga akhlak. Itulah yang Allah tuntut. Kita mungkin yang kita tuntut daripada Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat sekalian, rupanya soal nafsu kita je. Soal dunia kita je. Mana soal akidah kita? Ke laut dah. Mana soal ibadah kita pun lebih kurang je. Ya, 30 tahun tak ada penambahbaikan. Akhlak lagilah makin tua makin teruk. Tapi dalam bab menuntut daripada Allah Subhanahu wa taala, nak itu, nak ini, nak begitu, nak begini, masya-Allah. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, kalaulah kita nak tengok kat mana kita boleh tengok antara beza orang yang menuntut sesuatu yang apa yang Allah tuntut pada dia dengan orang yang hanya tuntut habuan dunia, nafsu dan sebagainya. Tengok pada doa kita masing-masing. Doa apa yang Nabi SAW ajarkan kepada Sayyidina Muaz bin Jabal dengan menggosok belakang Sayyidina Muaz kan, ya, dengan macam Masya Allah ya, dengan penuh rasa kasih sayang. Ya Muaz, wahai Muaz, sesungguhnya aku cinta kepada kamu. Maka Muaz, ingatlah, jangan engkau tinggalkan setiap kali selesai kamu mengerjakan solat, untuk kamu memohon, menuntut daripada Allah Subhanahu wa taala akan doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku minta tolong ya Allah agar engkau tolong aku. Tolong aku agar aku boleh ingat kepada engkau. Tolong aku agar aku boleh mensyukuri nikmat engkau. Tolong aku agar aku boleh memperelokkan ubudiah aku kepada engkau. 3 perkara yang diminta ini, yang Nabi SAW ajarkan kepada Sayyidina Muaz bin Jabal ini adalah perkara apa dia? Allah tuntut ini daripada kita. Allah tuntut kita ingat pada Allah. Allah tuntut kita bersyukur kepada Allah. Allah tuntut kita memperelokkan ibadah kepada Allah
Sekarang jadi doa kita. Apa bukti Allah tuntut, tuan puan sekalian? Betul ke Allah tuntut supaya kita ingat pada Allah? Ya, dalam Quran sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum. Maka ingatlah kamu kepada aku akan ingat kepada kamu. Kan perintah Allah, ingat ke aku. Ada tak ayat lain lagi pasal zikrullah? Banyak lagi. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk ingat kepada aku. Ini Allah tuntut ni. Allah akan tanya akhirat besok, kamu ingat siapa masa kamu hidup? Bukan saja di luar solat kamu, bahkan aku nak tanya kamu masa kamu solat tu, siapa yang kamu ingat? Padahal dalam Quran dah sebut dah, wa aqimis salata li zikri. Dirikanlah solat itu tujuan dia apa? Untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ini adalah perkara yang Allah tuntut. Jadi sebaik-baik yang kita tuntut daripada Allah, apa dia? Yang Allah tuntut daripada kita. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Kita ni kalau Allah biar, macam mana memang ingat macam-macam. Bukan ingat Allah dah. Ingat nikmat yang banyak, tapi tak ingat pada pemberi nikmat. Ingat ujian yang banyak, tapi lupa dengan pemberi ujian. Semuanya jadi tenggelam pada benda-benda yang tak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga, ini saya ambil contoh je doa yang Nabi bagi pada Sayyidina Muaz kan, nak bagi faham apa yang Allah tuntut kat kita. Demikian juga tentang syukur. Allah tuntut ke kita bersyukur? Ya. Ada dalil? Ada. Tadi yang saya baca ayat Quran tadi ada sambungan dia. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun. Hendaklah kamu ingat kepada aku akan ingat kepada kamu, dan syukurilah aku, jangan kufur kepadaku. Allah sebut dalam Quran, Allah tuntut bersyukurlah kepada aku. Pada surah-surah lain, dalam surah Luqman juga, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua mak bapak kamu. Tuntutan daripada Allah. Sebab itu alangkah cantiknya kalau kita berdoa, tuan puan, ya Allah, jadikanlah aku manusia yang bersyukur dengan Allah. Jadikan aku anak yang taat kepada mak bapak aku. Menangis tahajud minta tu. Banding orang lain minta kaya, minta senang, minta naik pangkat, minta itu. Yang kita mendapat tuntutan yang paling baik, khairu ma tatlubuhu, yang paling baik apa dia? Kita ni berdoa, memohon kepada Allah apa yang Allah tuntut. Tapi kadang-kadang tak demikian ya tuan puan, ini realiti. Cubalah kita buat survey lah anak-anak muda sebagai contoh. Kalau tak anak muda pun, kita pun sama juga, anak orang juga kita kan. Kan nak bulu betong ni. Ada mak bapak kan kita? Bersungguh tak kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, jadikan aku anak yang salihah, yang tahu segala selok belok, ya Allah, untuk jaga hati mak aku. Kita tak doa sangat kan? Kita tak doa sangat tuan-tuan. Maknanya apa? Ini yang maksud, dalam maksud hikmah Ibnu Athaillah ni, kalau kamu ni tumpu pada doa, benda yang Allah tuntut pada kamu, hidup kamu tu akan lebih terarah dan terfokus. Ni duk tengok orang orang yalah jiran, tengok kawan, dia tu ada ni, pas kita pun nak itu, nak ini. Jadi fokus kita tu pada benda-benda yang seumpama itu. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah asalkan dari yang lebih baiknya adalah khairu, sebaik-baik yang kamu tuntut. Contoh kan, sekarang ramai kan, kalau kita usia-usia macam ni, makna mak kita lagi tua kan. Menjaga mak yang dah tua, mak nak duduk kampung, tak nak duduk dengan anak-anak. Siapa yang melalui benda tu, dia tahulah Benda tu halus tuan-puan, halus sangat nak menjaga hati mak tu.
Ustazah pun lebih kurang lah sekarang macam itulah juga ya. Mak tak nak duduk dengan anak-anak selagi masih boleh berjalan, walaupun dah uzur dah, tapi nak duduk dekat kampung. Jadi daripada arwah abah meninggal, alhamdulillah lah, bolehlah kami adik-beradik campur anak cucu semua ni, semua main peranan, bergelir balik supaya tak tinggal seorang, ya. Mungkin ustazah yang paling kurang ambil giliran tu, ya. Ramai ya bergelir, cucu je dekat nak 40 lebih ya. Jadi ambil giliran tu ramai. Ustazah mungkin yang paling kurang, maksud Ustazah yang tak lama. Kalau balik 2 hari macam tu kan, tak macam kakak yang boleh 1 minggu. Jadi mungkin, yelah, kita pun berdoa, ya Allah, kau bagilah aku keupayaan, ya Allah. Seni dia, kreativiti dia, keupayaan dia, nak ambil hati mak macam mana, nak jaga hati mak macam mana, ya, nak jadi anak berbakti dalam suasana yang aku ada ni macam mana. Kau maha tahu kekangan-kekangan di pihak aku. Macam tu. Jadi di situ tumpuan doa kita, doa. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, itu doa yang paling baik. Itulah yang kamu tuntut daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebaik-baik yang kamu tuntut. Sebab kembali kepada kitaran apa dia? Untuk kita penuhi tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita. Allah tak tuntut tuan-puan untuk kita menjadi hamba dunia, walaupun Allah letakkan kita dalam dunia. Tapi Allah tak suruh kita menjadi pemburunya. Allah tak suruh kita berpenat-penat, berletih-letih, berpayah-payah untuk mendapatkan habuan dunia yang banyak, tak. Allah perintahkan untuk kita menjadikan dunia ini sebagai mazra'atul akhirah, ladang akhirat. Guna pakai elok-elok. Guna pakai dalam bentuk, jangan sampai tak ada bahagian kamu akhirat besok, hanya guna semata-mata dekat dunia. Itu untuk orang kafir, tuan-puan. Mereka boleh guna habis kat dunia, akhirat tak ada bahagian. Tapi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang Islam, kepada orang mukmin, bukan tak boleh guna dunia ni, segala ada guna, tapi kamu kena lebih cerdik daripada yang lain, sehingga manfaat itu kamu dapat nikmati sampai ke hari akhirat. Jaga niatnya, jaga syariatnya, jaga akhlaknya, semua tu akan dapat kita nikmati dunia dan akhirat. Itu maksud pada kata-kata hikmah, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Kata kunci yang ketiga adalah kesibukan. Boleh ulang balik tak? Kata kunci pertama apa? Keinginan. Yang kedua, syariat. Yang ketiga, kesibukan. Ustazah bagi kata kunci ni tuan-puan supaya senang faham. Ya, supaya senang faham. Kenapa Ustaz kata antara kata kunci yang ketiga ni adalah sibuk? Sebab orang yang berkeinginan ni tuan-puan, yang menuntut itu dan ini ni, dia akan jadi sibuk lah. Nak itu, nak ini. Tengok orang, semua orang yang sedang sibuk atas jalan raya apa semua ni, dia sibuk tu kerana ada sesuatu yang dia nak. Setuju ke tak setuju? Ada benda yang dia nak, ada benda yang dia nak tuntut. Ya, ada benda. Jadi nak tak nak tuan-puan, orang yang benar pun akan sibuk, orang yang batil pun akan sibuk. Sebab tu ada kata-kata hikmah yang menyebut, sibukkanlah diri kamu dengan kebenaran sebelum kebatilan menyibukkan diri kamu. Yang penting manusia ni memang manusia makhluk sibuk. Tuan-puan, rupa-rupanya orang yang bersara tak ada kerja ni memang satu masalah besar. Setuju tak? Masya Allah. Saya tak kata ustazah walaupun saya dah bersara. Masya Allah. Okey, peralihan. Sebab ustazah melalui peralihan ustazah bekerja dengan bersara. Masya Allah. Masa kita bekerja, ya Rabbi, banyaknya kerja, ya. Malam tu buat kerja lagi, tak habis malam tu. Maknanya esok kena sambung. Student punya paper belum marking, research tak siap, gerak tu. Hanya Allah yang tahu, kerja sangat banyak.
Kita mungkin merungut masa tu. Allah, banyaknya kerja, stresnya, tensionnya. Sekali Ustaz bersara awal, semua yang Ustaz sebut tadi, tak ada paper nak marking, tak ada geran nak buat, tak ada research nak pergi research, tak ada siapa-siapa suruh, tak ada bos yang call, tak ada orang WhatsApp kata mesyuarat. Masya Allah, Masya Allah. Mula-mula bang Azhar pun, ya Allah, bestnya, seronoknya kan ya. Hilang semua yang selama ni kita rasa, ya Allah, penatnya dah tak boleh dah gini-gini. Tapi kemudiannya Ustazah menjiwai bagaimana agaknya orang yang tidak boleh menguruskan masa yang banyak. Masa dah banyak ni, nak urus macam mana? Orang tak ada siapa yang pressure kita pun, tak ada bos dah. Kita lah bos pada diri kita sendiri. Masya Allah, masa tu kita tahu tuan-puan. Patutlah Ustaz dengar, bertemu, ada anak-anak yang minta tolong konsult mak ayah, ya, yang ayah tu tak tahu nak buat apa. Betul lah, masjid pergilah. Tapi antara masjid-masjid tu, makna antara waktu solat tu nak buat apa? Cucu tak ada hantar nursery, badan sihat, nak bercucuk tanam, tanah tak ada. Ya tak ya, tengok apa, gadget, tengok handphone. Nak tengok apa kat handphone masa sampai 5-6 jam? Takkan dengan ceramah ustazah aja kerja, ceramah ustaz ke kan, ya? Masya Allah, Masya Allah. Maksud dia apa? Balik kembali kepada kata kunci tadi, rupanya sibuk ni satu nikmat. Sibuk dengan kebenaran ni satu nikmat, tuan-puan. Sebab itu, lepas Ustazah bersara, memang Ustaz list downkan semula. Kena nampak tu tanggungjawab apa dia. Kena nampak, kena berjiwa besar, kena fikir memberikan apa manfaat kepada masyarakat, memang sebab apa? Jangan hentikan kesibukan. Jangan berhenti daripada sibuk. Sibuk satu nikmat. Tak percaya tanya orang dah tak ada kerja. Terkelip-kelip mandang bumbung rumah. Lepas tu lapar. Berpusing kat dapur. Tak tahu. Lala kata tak tahu nak makan apa lah, tak kena selera. Sebenarnya dah tak lapar dah. Dah tak lapar, tak ada kerja. Betul tak tuan-puan? Balik-balik sesekali bolehlah pergi makan dengan kawan. Hari-hari makan kawan, dah ada kita pula yang asyik belanja. Semua tak jadi kerja. Maknanya sibuk ni satu nikmat. Ya Allah, sibukkan aku dengan kebenaran, ya Allah. Sibukkan aku dengan kebaikan, ya Allah. Tapi ia mesti bersama-sama dengan pengurusan apa yang kita nak dalam hidup kita. Ya Allah, aku nak jadi orang bermanfaat. Kan Nabi-Mu sebut, sebaik-baik manusia adalah yang paling besar memberi manfaat kepada orang lain. Ya Allah, pilihlah aku, ya Allah, jadikan aku orang bermanfaat. Sibukkan aku, ya Allah, untuk memberi manfaat. Kat situ lanjutan daripada pemahaman kita terhadap hikmah ini. Sibuk. Bukan makna sibuk tu satu masalah kepada kita, tapi sibuk itu membantu kita. Sibuk yang bagaimana? Sibuk dengan apa yang Allah tuntut kepada kita. Allah tuntut kamu jadi ibu yang baik, kamu jadi isteri yang baik, kamu jadi anak yang baik, kamu jadi anggota masyarakat yang baik. Allah tuntut kamu amar ma'ruf nahi mungkar. Allah tuntut kamu cari ilmu. Ya, sampaikan wahyu yang pertama pun Iqra. Allah tuntut kamu memperelokkan ibadah, tak tahu pergi belajar. Allah tuntut kamu supaya bertaubat, beristighfar. So masa kamu diisi dengan beristighfar, bertaubat, berzikir. Masya Allah. Baru kita tahu kat sinilah kita kena sibukkan diri kita. Kalau tak tuan-puan sekalian, macam kata-kata hikmah, kalau tak silap satu kata-kata hikmah Sayyidina Ali, karamallahu wajhah. Kamu tak sibukkan diri kamu dengan kebenaran, kamu tetap akan sibuk, tetapi disibukkan oleh kebatilan. Sebab sebenarnya kita manusia ni tak boleh tak sibuk. Dia tetap akan jadi penyibuk juga. Itu memang perangai kita. Betul. Mana ada orang boleh relax-relax dekat rumah? Sakit kita nanti tu. Duduk bersandar kat dinding.
Buat apa tu mak? Tak ada apa main nak buat ni. Sakit nanti. Sibuklah mulalah nak buat kek lah, nak apa lah, orang nak makannya tak ada. Sebab apa tu perangai tu keluar tu? Nak menyibukkan diri. Mulalah macam-macam nak mengait, nak menjahit, keluar belaka. Ya, padahal tak ada keperluan pun. Sebab apa? Tidak boleh duduk diam, kita manusia ni memang nak sibuk. Maka sibuk tak sibuk ni, tengok, menguruskan kesibukan ni mestilah pada benda yang benar. Benda yang benar ni, tengok apa yang Allah tuntut kepada kita, itulah yang kita kena sibukkan diri kita. Doa kita juga demikian, agenda hidup kita juga demikian. Semuanya adalah pada perkara yang Allah tuntut kepada kita. Ada orang tanpa dia sedar, dia sibuk dengan perkara yang sebenarnya Allah tak tuntut kat dia pun. Contohnya tuan-puan, dia sibuk menuntut supaya orang hormat kat dia, supaya orang menjulang dia, supaya orang memuji dia. Apakah itu yang Allah tuntut? Tapi dia dah disibukkan kerakusan nafsu dia. Ya, dia tengok setiap orang tu cara pandang pada dia tu. Dia ni, dia kata. Tak nampak ke kita lalu ni? Nampak ya tuan-puan ni, Masya Allah, manusia yang minta penghormatan, minta dimuliakan, minta disanjungkan. Dia sentiasa memerhati bagaimana orang menyanjung dia, bagaimana orang memperlakukan pada diri dia. Padahal orang tu mungkin tak pakai cermin mata, tak perasan. Ya, kalau perasan mesti akan ialah menyantunilah dengan baik. Tapi orang yang kelaparan nak sanjungan daripada orang lain, padahal itu bukan benda yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada dia, dia akan disibukkan dengan melihat kenapa orang tak sanjung aku, kenapa orang tak peduli aku, kenapa orang tak hormat aku, kenapa orang tak hargai aku. Dah lah, pedulikanlah tuan-puan benda tu. Allah tak tuntut pun tu. Yang Allah tuntut apa dia? Kita kena ingat kepada Allah, kita kena sanjung Allah, kita kena puji Allah, kita kena betul-betul memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mulia. Barulah kita punya kesibukan tu berbeza dengan yang tadi. Boleh faham kan maksud Ustazah? Kalau tak tuan-puan, macam itulah. Kita akan jadi rosak. Sebab apa? Kita fokus kepada benda yang tak sepatutnya. Tak sepatutnya. Apa yang Allah tuntut kepada kita? Allah tuntut untuk kita membelanjakan apa yang kita ada dengan jalan yang Allah sayang, Allah redha, Allah suka. Mintalah pada Allah, ya Allah, ya Tuhan, Kau bagilah aku kekuatan, ya Allah, agar boleh bersedekah. Bagilah aku kekuatan, ya Allah, agar boleh cakna kepada masyarakat, prihatin pada anak yatim, ibu tunggal, orang jahat, apa segalalah. Tengok kita ni tak sibuk apa? Sibuk mengumpul. Bila masa nak memberi? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Umur 70 dah, yang dikumpul sudah terlalu banyak ni, tak sepadan dengan yang diberi. Umur 70 ni dah ekstra bonus daripada umur Nabi SAW. Itu dah bonus 6 tahun kan tuan-puan kan? Maknanya kalau masih lagi berorientasi mengumpul bukan memberi, parah hidup tu, parah. Patutnya bukan orientasi mengumpul tuan-puan. Macam mana ni nak seliakan pemberian ni? Ni ada 300 juta ni dalam bank ni. Macam-macam bank. Umur dah 75. Fikir macam mana nak selia supaya dapat diagihkan. Takkan nak mati dalam keadaan dalam bank ada 300 juta. Tak apalah banyak sangat 300 juta. 300 ribu lah. Amin je lah, aku ada besok 300 ribu ke 300 juta. Amin, jangan cepat-cepat. Mana ada. Amin lah dulu, adalah besok tu. Ya, lepas tu pandai-pandailah kita bagi-bagi. Cepat. Mana tahu rezeki Allah nak bagi tuan-puan. Mana tahu. Tapi sekarang kita ambil, ya Allah, kalau Allah uji aku dengan harta yang banyak, sebenarnya Allah uji aku kesediaan aku untuk memberi, bukan mengumpul. Kesediaan untuk memberi. Sebab tu ujian dapat kesenangan ni berat, sahabat-sahabat. Kita yang belum senang, senanglah mengatur orang. Ya.
Belum senang, jangan cakap lebih-lebih. Belum diuji dengan kesenangan, jangan cakap apa-apa dulu. Reserve sikit. Doa yang baik-baik. Sebab apa? Dah diuji dengan kesenangan, kita tahulah. Rupanya masa kita miskin, lebih senang memberi daripada ketika mana kita kaya. Bersama dengan ujian kesenangan, nafsu kita juga menjadi semakin rakus. Ya, perhatian kita juga tak sama dah dengan masa kita susah. Tak sama. Masya Allah. Malam tadi saya sempat tengok satu cerita dalam Astro Oasis tu. Cerita tentang negara India. Ya, Mumbai nama dia. Ada kan? Mumbai. Masya Allah tuan-puan. Ya Allah, tahap kemiskinan dia memang boleh menginsafkan kita. Sampai Ustaz terdetik lah, cakaplah juga dengan Ustaz, jomlah kita pergi Mumbai. Asyik nak pergi Switzerland, New Zealand je. Pergi Mumbai sekali. Baru belajar erti hidup. Betul tak tuan-puan? Baru belajar erti hidup. Apa dia? Ada siapa-siapa nak ikut Zahir Mumbai? Dia cakap kat seluruh dengan anak-anak lah tadi. Dia kata, Umi nak buat jemaah lah pergi Mumbai. Anak saya kata apa? Jemaah tu akan balik sendiri, ambil cari tiket kapal terbang. Tak cakap dengan Ustazah, dah tengok hilang ke semua. Balik sendiri. Tuan-puan, berjuta boleh duduk dalam kawasan yang kalau kita nak depa tangan tu pun susah. Subhanallah. Mereka buat kerja apa tuan-puan? Mereka kitar semula sampah-sampah yang ada ke India tu. Kalau mereka boykot 2 hari je tak buat kerja tu, maka Mumbai ataupun kawasan yang dekat tu akan ditenggelami sampah. Masya Allah. Bukan senang kerja yang mereka buat. Kalau besi tu, kalau tin-tin tu kan, semua tu nak kena saring sampailah jadi sekecil-kecil ketulan besi yang macam nak jadi air dah, macam nak jadi cecair tuan-puan, untuk dihantar kepada kilang yang boleh dibuat benda lain semula, tapi kena sampai ketuklah tu secara tradisi, manual, tak ada mesin. Kalau ada mesin pun mesin yang dah memang yang zaman-zaman kuno dulu buat. Tapi kata host program tu, 4-5 jam saya duduk di sana, tidak ada seorang pun minta sedekah. Masya Allah, terhormatnya. Saya duduk sana 4 ke 5 jam, tak ada seorang pun datang minta sedekah kat saya, budak ke orang tua. Kenapa? Mereka bekerja. Mereka bekerja. Ada berapa, saya tak ingat dah, 7,000 ke 7 ke macam tu lah. Orang menguruskan dobi. Semua basuh sendiri dengan tangan. Setrika, ada satu pakcik umur 60 tahun, setrika baju 600 helai sehari. Masya Allah. Dekat Mumbai. Cari duit, nak cari duit. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Subhanallah tuan-puan sekalian. Ini kehidupan. Tapi mereka boleh hidup. Mereka tak minta sedekah. Dan kalau tengok dalam dokumentari tu, riang je semua buat kerja. Tak ada stres-stres, riang semua. Ya Allah, ya Tuhan, subhanallah. Sampaikan tempat mereka nak sidai kain dobi tu, hanya seorang je boleh naik sidai. Naik 2 orang, runtuh. Tak boleh naik 2 orang, naik 2 orang, runtuh. Itu je kadar yang mereka boleh buat. Masya Allah, Masya Allah. Ada orang diuji dengan kesusahan. Sampai saya terfikir renung benda tu, ya Allah. 60 tahun duduk pakcik tu, duduk kat Mumbai, takdir Allah lahir kat sana, jadi bangsa itu, duduk kat sana dengan kemiskinan. 60 tahun, tinggal 4 tahun lagi nak sama umur yang Nabi wafat kan. Dah, relax je dia, happy je. Kita yang Allah bagi jauh lebih senang tuan-puan sekalian, jauh lebih selesa. Tapi kita dihimpit dan dihambat dengan kesusahan hati kita sendiri, dalaman kita sendiri. Sebabnya apa dia? Balik pada hikmah ni. Kita tersasar dalam menuntut sesuatu yang sebenarnya kita tak dituntut untuk itu.
Kita bukan dituntut semata-mata untuk mengumpul. Kita dituntut untuk memberi apa yang dah ada. Yang tak ada, tak ada siapa akan tanya. Allah tak tanya benda kita tak ada. Kenapa tak bagi 2 juta? Bila pula kita ada 2 juta? Allah tanya apa yang kita ada. Kenapa kamu tidak infakkan walau sedikit yang kamu ada? Jadi sahabat-sahabat sekalian, besar ya makna hikmah ini, antara lain juga untuk bantu kita fokus balik kepada hidup. Fokus ni penting, itu mengurus. Bila kita sebut fokus, sebenarnya itu kita menguruskan mental, menguruskan emosi, menguruskan spiritual kita, menguruskan fizikal kita, menguruskan modal-modal yang kita ada, masa, duit. Itu makna fokus. Maknanya mengurus. Mana boleh fokus kalau tak boleh mengurus? Betul kan sahabat-sahabat? Jadi disebut oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam hikmah ini, perkara terbaik yang kamu tuntut daripada Allah Subhanahu wa taala ialah apa yang Allah tuntut daripada kamu. Janganlah masuk sebaliknya, jangan kamu sibuk fikir apa yang kamu nak je. Kamu tahu tak apa yang Allah nak daripada kamu? Itu maksud dia. Siapa yang dia sibuk dengan apa yang dia nak, dia lupakan apa yang Allah nak pada dia, kesibukan dia akan menjadi musibah yang besar kepada dia. Dia takkan senang hati, dia takkan bahagia, dia takkan lapang hati. Sebab apa? Dia tak synchronize dengan apa yang Allah nak pada dia. Tapi kalau sama, inilah apa yang Allah nak pada saya. Ya, Allah nak saya jadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang taat. Kita sibukkan diri kita dengan ketaatan. Bahagia ke susah hati? Bahagia. Walaupun orang nampak, ya Allah susahnya dia. Saya pernah ceritakan dalam mihrab Quran ya tuan-puan. Dan Ustaz akan cerita sikit je, sebabnya kalau tak boleh tengok dalam mihrab Quran pagi-pagi tu, kisah anak raja kan. Anak raja dengan orang miskin. Khalifah Makmun ada anak namanya Ali. Ali ni memandang ke pasar Baghdad daripada istana dia. Dan bila dia selalu sangat tengok, lama-lama dia perasan ada satu orang yang setiap pagi datang ke pasar Baghdad, keluar masuk pasar, bawa memikul sebanyak-banyak barang, kat tangan, kat bahu, kat kaki, apa semua nak pikul. Dia perhati je pakcik tu keluar masuk, bawa barang. Lepas tu bila tiba time duha, dia nampak orang tu pergi dekat sungai Tigris, ambil wuduk, dan dia nampak solat kat tepi sungai waktu duha. Lepas tu balik semula, buat kerja balik, sambung balik. Waktu zuhur, dia beli roti, sikit je roti dia. Lepas tu dia pergi kat sungai Tigris, dia celup roti tu dalam sungai tu supaya jadi lebih lembut, sebab dia hanya berupaya untuk beli roti yang keras saja, ya, yang murah harga dia. So nak bagi lembut, celup dekat dalam sungai Tigris. Kemudian dia solat zuhur lepas makan. Lepas tu dia sambung lagi kerja. Kemudian petang nampak dia beli 2 roti keras, buat balik. Akhirnya anak raja tu minta pengawal dia panggil laki-laki tu datang. Bila pengawal cakap dengan laki-laki tu, istana panggil kamu, terus orang soleh tu jawab, hasbi Allah ni'mal wakil. Sebab takut maknanya, kenapa, ada urusan apa aku dengan istana? Cukuplah Allah sebagai pembela aku. Bila jumpa dengan putera mahkota tu, ya, putera mahkota tanya, kenal tak aku? Kan aku ni adalah anak pada khalifah gini. Aku ni panggil sebab aku nak berborak aja, nak berbual, nak makin dekat dengan kamu, sebab aku perasan kamu ni duk bawa-bawa barang. Tanyalah, ya, kamu ni siapa yang ada dengan kamu? Dia kata, saya ada 2 orang je dalam hidup saya. Mak saya yang dah tua dengan adik saya ataupun kakak saya yang perempuan yang buta. Kedua-dua mereka ni tak ada makanan, hari-hari puasa. Saya tu kerja susah-susah tu semua, nanti buat balik roti tu untuk mereka berbuka puasa. Hampir setiap hari mereka berpuasa. Jadi katanya anak raja, sekarang saya nak invite kamu bertiga duduk istana. Makan diberi, rumah dibagi, semua dibagi, belanja dibagi, apa semua. Lupakan kesusahan dan kesengsaraan kamu. Laki-laki soleh tadi jawab, tidak ada kesengsaraan bagi orang yang tidak berdosa. Tidak ada derita kepada orang yang tidak melakukan pendurhakaan pada Allah. Macam itulah. Sebab dia tak nak bagi. Orang beranggapan kesusahan tu kesengsaraan, kemiskinan tu kesengsaraan, bekerja kuat tu penderitaan. Dia tak nak. Sebab yang sebenarnya derita adalah orang yang berdosa. Sengsara orang jahat. Bukan orang kerja keras yang mencari rezeki yang halal. Dia nak betulkan fikiran anak raja tu.
Jadi anak raja tu kata, kamu tolak tawaran. Aku tolak. Kenapa kamu tolak tawaran aku? Duduk dekat tilam empuk sikit saja ni. Dia jawab. Dia kata apa? Aku takut hatiku keras dan agamaku terlantar. Aku takut benda tu boleh mengeraskan hati aku dan agama aku jauh daripada aku nanti. Hilang agama aku nanti. So kita tak tahu ujian mana yang boleh jadikan kita baik ataupun tak baik. Aku tak sanggup, aku tak nak. Aku minta diri, terima kasih tapi aku minta diri. Aku senang menjaga agamaku dengan jalan ini. Jadi orang miskin ditawarkan kemewahan, tuan-puan. Masya Allah. Ya, biar boleh ibadah apa semua. Bayangkan anak raja tu tak boleh tidur lepas perjumpaan dengan orang soleh tadi. Hingga akhirnya dia mengambil keputusan. Satu malam dia panggil pengawal dia kata apa? Saya nak keluar daripada istana ini dan jangan cari saya. 3 hari kalau saya tak balik, cakap dengan ayah saya, beritahu saya keluar dan akan bertemu dengan ayah insya-Allah di yaumul mahsyar, hari akhirat. Masya Allah. Masya Allah. Ya, dan betul tuan-puan, 3 hari tak balik pun. Beritahulah ke ayah dia, anak kamu dah keluar. Dan dia keluar, dia menanggalkan pakaian-pakaian kebesaran dia. Dia pakai baju sama macam orang miskin yang tu, yang angkat barang. Dia pakai baju tu, betapa tampan. Dia tukar semua identiti dia. Dia pergi jauh, dia bekerja dekat satu bos majikan yang buat batu bata. Dia jadi tukang pengangkat batu. Dia tak cakap pun dia anak khalifah tu. Cuma bila dia nak meninggal dunia, dia pesan kepada majikan dia. Dia kata dengan majikan dia, aku sebenarnya anak khalifah, ini bukti dia cincin. Cincin ni aku mati, pergi serah balik dekat ayahanda aku. Dia tahu anak dia, ni anak dia. Dia mungkin fikir anak dia dah mati daripada dulu kan, tapi ini bukti anak dia dah mati. Dan anak dia rela tinggalkan semua ni sebab apa? Nak miliki nikmat macam yang orang soleh tadi rasakan. Hati yang lembut, sejahtera dan agama yang terjaga. Masya Allah. Ya, Masya Allah tuan-puan sekalian. Jadi kita ni memang kena mengurus apa cita rasa kita, apa keinginan kita, apa keputusan kita. Sebab keinginan tu akan bentuk keputusan. Ini keputusan berat yang anak raja ni buat ni. Tinggal. Kok kita lah buat keputusan tinggal, esok balik. Bang, tak jadi bang. Cancel. Alah, kita ni kan masa semangat tu macam-macam keputusan. Dah mak tak nak, mak nak sedekah gelang-gelang mak ni. Esok pagi, dek mana gelang tadi, bak baliklah, tak jadilah, cancel. Saya baik tak sedekah lagi. Tadi bunyi macam tak nak makan apa langsung dah masa tengah insaf tu. Maknanya tak kuat pun dia punya keinginan dia kena lagi kena. Belum betul-betul. Tapi tu anak raja tu buat keputusan betul-betul firm. Aku dah tengok macam mana orang yang menjaga agama dan menikmati hati yang bersih. Dia tak mengatakan hidup dia susah. Dia tak kata dia derita. Aku elok-elok je bekerja keras cari rezeki yang halal. Apa pula susahnya? Yang susah orang yang cari rezeki yang haram senang-lenang tu susah. Tu menderita. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita cek balik apa yang kita sibukkan selama ini. Apa yang menjadi doa, fokus doa kita. Apa yang menjadi perhatian masa kita. Masa kita banyak habis kat mana? Semua tu akan membantu menjawab apa yang sebenarnya kita tuntut daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kalau kita betul-betul menuntut daripada Allah, apa yang Allah tuntut kepada kita, indikator dia apa dia? Tenang hati. Tenang hati. Kalau tak tenang hati tu maksud dia adalah tu, ini benda yang belum lurus ni, belum lurus lagi, tak kena ni. Ya, tak masuk real dia. Jadi bila tak masuk real ni memang rasa dia semacam lah ya tuan-puan sekalian. Tapi bila masuk real dia tu senang hati. Jadi muslimat sekalian, itu adalah yang ke-85 kan ya. Ustaz baca sikit beberapa huraian ya daripada kitab ya. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah selalu berdoa begini. Allahumma ja'al ghayata qasdi ilaika ma huwa lak wa la taj'al qasdi ilaika ma atlubuhu minka
Cantik doa Imam Al-Junaid ni. Ya Allah, jadikanlah kemuncak matlamat dan niatku kepadamu ialah apa yang menjadi hakmu. Janganlah engkau jadikan matlamat dan niatku kepadamu ialah apa yang aku minta daripadamu. Ustaz ulang balik semula, nanti Ustaz bagi faham sikit, takut tak faham maksud doa ni. Allahumma ja'al ghayata qasdi ilaika ma huwa lak wa la taj'al qasdi ilaika ma atlubuhu minka. Ya Allah, jadikanlah kemuncak matlamat dan niatku kepadamu ialah apa yang menjadi hakmu. Maksud dia apa yang Allah tuntut kat kita lah. Biar itulah yang menjadi tujuan kita. Allah tuntut kita apa dia? Mengabdikan diri kepada Allah, mentaati Allah, maka biarlah itu yang menjadi matlamat kita. Apa dia? Nak jadi hamba yang menyerahkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'al qasdi ilaika ma atlubuhu minka. Jangan engkau jadikan matlamat dan niatku kepadamu ialah apa yang aku minta daripadamu. Maksud dia, jangan keinginan aku semata-mata yang menjadi tujuanku. Sebab kemungkinan keinginanku salah. Kemungkinan keinginanku silap. Kemungkinan keinginanku lemah. Kemungkinan keinginanku ni banyak kekurangan. Tapi kalau apa yang engkau tuntut itu yang menjadi tujuanku, maka insya-Allah itu yang paling tepat. Ini doa daripada Imam Al-Junaid. Kata Syekh Zarruq rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala meminta daripadamu 3 perkara. Yang pertama, membuang daripada diri dan hatimu segala sesuatu yang lain kecuali Allah. Itu yang Allah tuntut. Apa dia? Tauhid kepada Allah. La ilaha illallah. Jangan diilahkan, jangan dituhankan harta benda, dunia, pangkat, pengaruh. Kamu jangan semua masa kamu habis nak cari pengaruh. Itu macam bertuhankan pengaruh. Solat entah ke mana, halal haram tak jaga, yang penting dapat pengaruh. Itu bertuhankan pengaruh. Yang penting dapat projek. Itu bertuhankan harta, bertuhankan dunia. Yang Allah tuntut apa dia? La ilaha illallah. Yang kedua, menghiaskan diri dan menghiaskan hatimu dengan apa yang dia redha dan kembalikan ia kepadanya. Itu yang Allah tuntut. Jaga hati. Hati kamu ada sifat amarah, bersihkan. Hati kamu ada riak, ada ujub, sucikan. Ya Allah redha apa dia? Hati kamu ini ikhlas. Hati kamu ini apa dia? Tawadhu. Hati kamu ini berkasih sayang. Hati kamu ini jujur. Tak ada benda tu. Cari jalan, berdoa kepada Allah, berguru, belajar, berkawan supaya dapat menghias diri dengan sifat-sifat dan akhlak yang Allah redai. Itu yang Allah tuntut. Yang kitanya duk sibuk berdoa, ya Allah bagilah aku awet muda, tak nak tua-tua, bagilah kurus, bagilah itu, bagilah ini, bagilah tegang, bagilah tak ada kedut. Nampak tak sia-sianya tuntutan kita tu? Orang suruh jaga hati, dia nak mati. Itu bahasa sedap dia lah. Ya, orang suruh jaga hati. Dan tua-tua dia memang nak jaga hati sebab yang lain ni memang nak disimpan dalam tanah, tuan-puan sekalian. Makna kata bukan berkata tak payah jaga. Jaga tu tak ada masalah. Tapi jangan lupa apa yang Allah tuntut. Allah tuntut apa? Tengok hati kamu. Jangan hanya bersih fizikal saja, tapi hati kamu kotor. Tengok makan minum kamu, halal tak halal. Itu akan akan membentuk hati kamu daripada sumber-sumber tadi. Masya Allah. Yang ketiga, beristiqamah. Ni yang ketiga yang Allah minta adalah beristiqamah, iaitu kamu sentiasa berada di atas landasan dan jalannya sehingga kamu menemui Allah Subhanahu wa taala. Sampailah beroleh husnul khatimah. Istiqamahlah. Ya, ada kekurangan, ada kecuaian, cepat-cepatlah kembali berada semula di atas landasannya. Di situlah kamu kena fokus dan menyibukkan diri kamu, kerana itulah tuntutan Allah kepada kamu. Ya.
Okey. Al-Junaid rahimahullah ada satu doa lagi. Allahumma inni as'aluka minka ma huwa lak wa asta'idhuka min kulli amrin yuskhituk. Allahumma wa la tushghilni bi shughli man shaghalahu anka ma aradahu illa an yakuna lak. Allahumma ij'alni mimman yadhkuruka dhikra man la yuridu bi dhikrihi minka illa ma huwa lak. Siapa dah hafal? Kita tengok maksud doa tu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu daripadamu apa yang menjadi hakmu. Aku berlindung denganmu daripada setiap perkara yang mendatangkan kemurkaanmu. Ya Allah, janganlah engkau menyibukkan daku dengan kesibukan sesiapa yang disibukkan daripadamu, kecuali jika kesibukan itu adalah keranamu. Maknanya berlindung daripada, jangan kau sibukkan aku dengan sesuatu yang menjauhkan aku daripadamu. Kalau kau nak sibukkan aku, sibukkanlah aku dengan sesuatu yang keranamu, untukmu. Ya Allah, jadikanlah aku salah seorang daripada golongan yang berzikir kepadamu, seperti zikir orang yang tidak inginkan daripadamu dengan zikirnya, melainkan apa yang menjadi hakmu. Masya Allah. Maksud dia apa? Ya Allah, bagi aku jadi orang yang berzikir. Tapi orang berzikir macam mana? Ada orang dia berzikir tapi dia nak apa yang dia nak. Ada ya? Zikirlah zikir, insya-Allah nanti dapatlah projek tu. Pernah dengar macam tu? Sedekahlah nanti dapatlah projek tu. Dia ada benda dia nak kan? Tapi untuk Imam Al-Junaid ni yang memang tahap maqam tinggi-tinggi ni lah. Yang tadi tu bukan makna salah ya kawan-kawan, sebab kita memang minta semua dengan Allah. Tapi ini maqam, kedudukan yang lain-lain ni, jiwa dia lain. Imam Al-Junaid kata pada doa dia, aku nak menjadi orang yang mengingati kamu seperti golongan yang diingat kepada kamu untuk hak kamu, untuk memenuhi tuntutanmu, bukan kerana selera nafsu yang tersembunyi sebab nak benda lain. Dia tak nampak original. Okey tuan-puan sekalian, dia nampak macam ada udang sebalik batu macam itulah. Jadi ada orang macam tu. Apakah ia salah? Tak. Ikut tahap iman masing-masing. Ya, contoh macam kita bersedekah, mengharapkan Allah mudahkan urusan kita, tak salah. Boleh. Sebab kita minta tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada nas dia juga kan, benda-benda seumpama itu. Tapi memang jauhlah hebatnya orang yang sedekah dia bukan kerana nak projek tu ke nak ni ke tak, tapi kenapa? Kerana nak mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Adapun soal hidup aku ni, apa yang patut dapat tak patut dapat, Engkau adalah Al-Alim Al-Hakim, Kau Maha mengetahui apa yang patut aku dapat. Serah semua pada Allah. Itu memang satu makam ataupun tahap yang lain ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, itulah ya hikmah yang ke-85. Ada satu lagi nanti 86. Ya, mudah-mudahan apa yang kita belajar pada hari ini, dia punya agenda dia punya agenda untuk kita bertindak lepas kita belajar ni, sebenarnya memang kita kena duduk merenung sekejap, muhasabah, menguruskan. Tengok, aku ni tenang ke tak tenang? Bahagia ke tak bahagia? Selama ni kita tak tenang, tak bahagia, habis semua orang kita salahkan. Betul tak? Betul ke tak betul? Macam mana nak bahagia ustazah, dia asyik buat saya je. Itulah. Tak apalah, mungkin tahap tu kita nak kena melepasi tahap tu. Tahap menyalahkan orang, tahap menyandarkan soal kebahagiaan kita pada orang ya. Benda tu memang make sense juga. Orang tu lah, orang ni lah, perangai ni. Tapi sampai bila kita nak menyandarkan kebahagiaan kita pada orang? Kita patut dah melepasi dah tahap tu. Ya, patut melepasi. Maknanya apa dia? Yalah, yang orang buat tu orang buat lah, tapi aku ni pun kenapa? Ya, muhasabah. Maknanya apa? Mungkin aku yang menyibukkan diriku sendiri dengan sesuatu yang Allah tak tuntut pun pada aku. Allah tuntut benda lain. Cuba aku sibuk fikir tu puasa-puasa dulu-dulu kala yang entah dah berganti ke belum, kafarah dia banyak mana. Akan elok sibuk yang itu.
Cuba aku sibuk fikir macam mana solat tu aku qada ke tak qada, zaman-zaman lalai nak qada ke tidak, masa bila nak qada. Kan elok. Energi kita tertumpu kepada ibadah, energi kita tertumpu kepada perkara-perkara yang baik, tapi kita sendiri kadang-kadang tak boleh menguruskan benda tu dengan baik. Jadi balik duduk, uruskan. Ya Allah, aku nak uruskan akal aku, fikiran aku. Aku nak uruskan hati aku, emosi aku. Aku nak uruskan masa aku. Aku nak uruskan banyak kan kekuatan yang ada pada kita, kelebihan yang ada pada kita. Seperti mana kita pun banyak kekurangan juga, tapi kelebihan kita banyak tuan-puan. Ustaz bercakap ni bukan nak perasan diri tapi nak menghormati anak Adam tu. Allah ciptakan anak Adam tu dengan cantik, dengan elok. Kita ada sifat kasih sayang. Dah hujung-hujung usia ni, kasih sayang kita tu bagi orang rasa. Anak cucu terasa, santuni mereka, kasih sayang. Tapi kita dah terhabis masa tu, kenapa? Ada benda lain yang kita sibukkan. Jadi anak cucu datang pun, makanlah, ada tu bawah saji tu, entahlah rasa ada lagi tempeyek tu, makanlah. Situ je ke bunyi kita punya level nenek kita, level kita sebagai mak. Betul tak tuan-puan? Tapi sebab kita dah sibuk dengan benda lain, patutnya santuni. Nikmat sangat besar keluarga ni, sangat besar nikmat keluarga. Anak kita besok akan belajar daripada kita macam mana untuk memperlakukan pula kepada generasi kita yang bawah. Tapi kita tak ada kesempatan nak tunjuk nilai-nilai itu pada keluarga kita. Sebab apa? Kita duk sibuk dengan benda yang kita nak, tapi bukan benda yang Allah tuntut pada kita. Jadi kena urus, kena urus. Kalau tak, perkataan kita tak terurus, fikiran kita tak terurus, tahu je lah kalau dah tak terurus tu macam mana. Ustaz tak kata orang lain, ini Ustaz cakap pengalaman Ustaz sendiri. Ya, maknanya apa dia? Allah suruh kita berfikir, merenung, belajar, uruskan. Jangan benda lain yang mencacah marbahan kita. Kita kena uruskan. Kita ada apa lagi? Apa yang kita rasa kita ada? Kita ada masa. Guna masa kita dengan jalan yang baik. Kita ada duit. Guna duit kita ya untuk benda-benda yang mendatangkan manfaat kepada kita dunia dan akhirat. Tidak semua benda kita dapat atas dunia ni. Alangkah kesiannya orang yang hanya sibuk dengan benda yang tidak menjadi jatah takdir dia. Allah memang tak nak bagi dia benda tu tapi dia pula nak sibuk kat situ. Dia telah mengabaikan benda-benda lain yang Allah bagi pada dia yang sepatutnya dia manfaatkan. Ya, jadi sebab itu tuan-puan, tengok nikmat yang Allah bagi pada kita, manfaatkan. Mana yang tersekat-tersekat tu redakan, ya. Mungkin itu ujian untuk kita, bahagian hidup kita. Masya-Allah, hidup ni terlalu besar maknanya. Hargailah. Jangan kita kata dia okeylah, dia untunglah. Tuan-puan, kita jangan kita yang menjatuhkan nilai diri kita sendiri. Hidup masing-masing terlalu berharga. Orang soleh tadi tu, orang miskin tuan-puan, tak ada siapa kisah peduli pun dia. Tapi tak tahu siapa, kita tak tahu nilai harga hidup dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia yang memberikan harga kepada hidup dia. Apa dia? Hidup aku bukan diperhargakan dengan nilai harta yang aku ada, tapi nilai apa? Ingatan aku kepada Allah, keikhlasan aku kepada Allah, kesabaran aku menempuh ujian daripada Allah, syukur aku dengan nikmat Allah, walaupun sikit. Tapi alangkah hebatnya orang yang ada sikit tapi syukur macam orang kaya. Masya Allah ya tuan-puan. Mesti yakin hidup kita ini ada harganya yang tersendiri kerana kita adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kata Ustazah lain lah, Ustazah berharga. Tak. Kita semua ada hidup yang berharga. Bergantung macam mana kita nak meletakkan nilai kepada hidup kita sendiri. Okey, itu saja pada hari ini tuan-puan sekalian. InsyaAllah kita jumpa lagi pada tarikh yang dijadual.